Okey. Bahagian A, okey. Kertas 1 ada 2 bahagian. Bahagian A, karangan bahan rangsangan. Ingat-ingat karangan bahan rangsangan. Berapa markah karangan bahan rangsangan tu, Comel? Cepat-cepat terus ingat. 30 markah. Okey, bahagian B iaitu karangan respon terbuka 70 markah ni. Cikgu dah tulis sini 70 markah. Ada berapa domain? Last week dah tanya, this week tanya lagi. 4. 1 ialah domain awam, 2 ialah domain pendidikan, 3 ialah domain peribadi, 4 ialah domain kerjaya. Pandai, bagus. Tak payah dah nak tanya. Okey, jawab satu je ya. Walaupun pandai sangat, jangan jawab semua. Boleh faham tak? Jawab satu ya. Nanti kat rumah baru jawab lagi. Okey. Domain awam ya, Comel. Cabaran ketujuh untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Okey, ini ialah awam. Awam ialah umum. Okey. Mari tengok ya. Cabaran dah. Okey. Chanel, admit. Okey dah. Sambung. Ya, ambil anak. Okey. Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. Saya sayang kamu, kamu sayang saya. Dalam sistem sosial, sosial ialah masyarakat yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri. Walaupun saya suka hisap rokok. Saya suka hisap rokok dalam lift, tapi saya tahu nanti ada ibu yang mengandung naik lift ni, boleh faham tak? Nanti ada anak yang kecil, boleh nampak bayi-bayi pun terpaksa hisap asap rokok pasti daripada saya. Lalu saya tahan diri saya supaya tak hisap rokok dalam lift. Okey, jadi kepentingan orang ramai adalah lebih utama berbanding dengan kepentingan diri sendiri. Dengan kebajikan insan, insan ialah manusia yang tidak berkisar kepada negara atau orang perseorangan, tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh. Kukuh ialah teguh. Dipetik dan diubah suai daripada wawasan 2020. Ini ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Petikan majalah di atas menunjukkan maklumat tentang masyarakat penyayang. Jadi kita nak jadikan kita sebagai masyarakat penyayang. Anda telah menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Ini keyword dia iaitu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan anda ialah yang telah anda pilih. Cuba tengok ya. Keyword yang pertama iaitu pertandingan. Jadi bila sebut pertandingan, Comel, dia mesti ada panel hakim. Panel ni iaitu satu grup hakim. Hakim tu dia tak boleh seorang. Dia mesti at least 3 orang. Yang seorang tu akan tengok isi apa yang kamu cakap. Betul ke tak betul? Okey, logik ke tak logik? Kemudian yang seorang tu akan tengok intonasi. Yang seorang tu akan tengok gaya. Sekejap, ada kanak-kanak belum dapat masuk. Okey. Tak boleh pula ambil kanak-kanak ni. Okey, boleh ambil. Okey, start. Mari kita tengok lagi. Okey. Seterusnya dia kata lagi, Comel. Okey. Jadi dia tengok satu hakim akan tengok isi. Satu lagi akan cek cukup tak isi, satu lagi akan cek berkenaan dengan intonasi, satu lagi akan cek berkenaan dengan gaya. Gaya tangan kamu, mimik muka kamu. Tajuk syarahan yang anda pilih ialah cara-cara membentuk masyarakat penyayang. Ingat ya, semua karangan iaitu syarahan, geng-geng syarahan. Apa geng-geng syarahan? Okey, tak kira lah sama ada dia ialah syarahan, ceramah, ucapan, pidato, boleh nampak tak? Sekejap, ambil anak. Sungyen. Tak boleh ambil pula. Okey. Okey. Pidato, boleh faham tak? Pidato. Okey, kalau dia tak ada, kalau seandainya dia ada perkataan pertandingan, baru you bawa masuk perkataan hakim. Kalau dia tak ada pertandingan, dia bukan pertandingan, maksudnya tak payah letak panel hakim yang arif lagi bijaksana. Lalu apa berlaku? Semua pendahuluan bagi syarahan, ceramah, ucapan, pidato, boleh faham tak? Okey, akan siap dari rumah. Awal-awal lagi dah siap. Kita memang dah hafal siap-siap lah dari rumah. Kalau muncul je karangan jenis ini, kita dah get ready. Okay, kita belum masuk lagi isi. Isi cara-cara membentuk masyarakat penyayang.
Tulis teks syarahan anda selengkapnya, panjang karangan anda 350 hingga 500. So biasa cikgu cakap kita target 400 patah perkataan je. Setiap satu perenggan antara 6 ayat hingga ke 7 ayat sahaja. Boleh faham? Tak payah panjang-panjang lah. Okey, jadi jumlahnya lebih kurang 70 patah perkataan sahaja. Okey, jadi kita ada berapa isi? 4 isi. Okey, kejap lagi kita akan check. Kita kena buat 4 isi macam mana membentuk supaya semua masyarakat kita, seluruh masyarakat kita mempunyai perasaan saling menyayangi. Okey, ready? Pendahuluan ya, kita buat. Okey, terima kasih. Oh, sorry, apa yang jatuh tu? Okey, salin ya Comel. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Kenapa nak cakap ni? Mestilah sebab pengurusi majlis akan panggil. Diminta Mahani dari tingkatan 5A naik ke pentas dan menyampaikan syarahannya yang bertajuk cara-cara membentuk masyarakat penyayang. Lalu, you pun naik. Bila you naik saja, you pegang mikrofon, you terus cakap. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Kemudian, koma. Yang dihormati, okey, Tuan Pengetua. Kalau you tahu nama, okey, you sebutlah. Sometimes you bertanding dekat mana ni? Kalau dekat peringkat sekolah, kamu tahulah nama pengetua kamu siapa. Contohnya Tuan Haji Abdul Hamid, ataupun Tuan Chi Meng Kiong. Boleh faham tak? Macam itulah. Kalau you tak tahu, you hanya tulis Tuan Pengetua sahaja. Yang disanjung tinggi, barisan. Okay. Kalau you dah guna word barisan, you tak boleh guna word panel ya Jamil, barisan hakim. Sebab barisan tu merujuk kepada satu baris, sederet, ramai. Kalau panel tu ialah satu grup, juga ramai. Okay. Barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Arif ni maksudnya semua tahu. Lagi bijaksana. Bijaksana ni maksudnya sangat bijak. Okey, yang arif lagi bijaksana serta bernaung. Serta bernaung. Apa itu bernaung, Comel? Duduk di bawah. Panji-panji. Panji-panji ialah kibaran bendera. Keadilan pastinya. Okey, keadilan pastinya. Saya sangat pasti awak memang duduk di bawah bendera keadilan. Maksudnya awak sangat adil. Those days orang berperang, kalau orang berperang dia macam ni. Kalau you pernah belajar sejarah Islam, ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Uhud misalnya. Mereka akan bawa yang antara yang kuat dia akan pegang itu panji. Panji tu iaitu flag bendera dia. Selagi bendera dia masih terpegang dan masih tegak di medan perang, maksudnya dia belum kalah. Okey, jadi kalau you tengok ada seorang lelaki tu, Abdullah Ibn Maktum tu, apabila dia tu diserang, boleh faham tak? Akan ada orang yang keliling-keliling dia ni sambil dia pegang satu bendera. Lalu orang yang ada dekat tepi-tepi dia sudah kena tembas leher dia, maksudnya sudah mati. Lalu Abdullah Ibn Maktum, boleh faham, yang masih memegang itu bendera, boleh faham tak? Dengan tangan kanannya dia pegang dengan kuat, lalu pada waktu itu orang patahkan tangan kanan dia, putuskan. Bila tangan kanan dia putus, dia cepat pegang dengan tangan kiri. Orang tu terus, yang pihak lawan tebas pula tangan kiri dia, dia masukkan pada kaki kanan dia sambil dia duduk di atas kuda. Kaki kanan dia dipotong, dia tolak terus dia hempatkan ke sebelah kiri kaki. Dan pada waktu dia didapati jenazah dia mati, boleh faham tak? Okey, di medan pertempuran dia tak ada dua kaki dan dia tak ada dua tangan. Boleh faham tak? Tak ada dua tangan, tak ada dua kaki. Sebab dia tak nak bendera itu jatuh, panji-panji itu jatuh. Kalau panji itu jatuh, membawa maksud kita kalah. Okey, itu ialah panji. Panji-panji keadilan pastinya. Okey, koma, barisan guru. Mesti ada cikgu yang datang tengok. Okey, satu grup cikgu dia duduk depan. Serta rakan-rakan pelajar. Serta rakan-rakan pelajar. Salin ya Comel. Okay. Nanti kalau dah biasa buat, nanti dia akan jadi mudah.
Okey, serta rakan-rakan pelajar yang dikasihi sekalian. Yang dikasihi sekalian. Okey, full stop. And then baru sambung. Berdirinya saya di sini. Berdirinya saya di sini. Di dengan sini jauh ya. Okey, koma. Berdirinya saya di sini pada pagi yang berbahagia ini. Pada pagi yang berbahagia ini. Pada pagi yang berbahagia ini adalah untuk menyampaikan. Adalah untuk menyampaikan. Okey, syarahan yang bertajuk. Buka kata. Syarahan yang bertajuk. Okey, buka kata. Tajuk syarahan kita mulakan dengan huruf besar kecuali kalau dia ada kata sendi. Contoh dan, kepada, okey, untuk, okey. Then you salin dia. Cara-cara membentuk masyarakat penyayang. Belum habis lagi ni. Okey, tempat tak cukup. Okey. Salin ni dulu. Siap belum macam mana? Okey, stop. Okey. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang tu. Dah siap salin tak macam mana? Okey. Kawan cakap? Siap. Okey, siap. Cikgu padam dulu ya. Okey, clear. Sekarang cikgu sambung sikit lagi. Okey. Sambung sikit lagi. Okey. Sambung terus ya macam mana? Sambung dia. Sampai mana membentuk masyarakat penyayang. Sebelum saya melangkah, terus sambung terus. Sebelum saya melangkah. Sebelum saya melangkah dengan lebih jauh lagi. Dengan lebih jauh lagi. Cikgu kena sengit ni sebab nak tulis dia ni. Boleh nampak? Okey, izinkan saya untuk mendefinisikan. Izinkan saya untuk mendefinisikan. Okey, izinkan saya untuk mendefinisikan tajuk syarahan saya. Tajuk syarahan saya pun boleh, tajuk syarahan ini pun boleh, full stop. Perkataan cara-cara. Perkataan cara-cara. Jadi pendahuluan kamu ialah definisi. Selain daripada kata-kata aluan. Perkataan cara-cara dapatlah dimaksudkan. Dapatlah dimaksudkan sebagai kaedah. Full stop. Perkataan membentuk bermaksud. Menjadikan. Atau melahirkan. Okey, manakala frasa masyarakat penyayang. Kalau dia lebih daripada satu perkataan, kita panggil dia frasa. Okey, manakala frasa masyarakat penyayang. Okey, dapatlah diertikan sebagai. Dapatlah diertikan sebagai kumpulan orang yang saling mencintai dan mengasihi. Daripada
rangkai kata. Okey, rangkai kata. Jarak ni macam ya. Daripada rangkai kata tersebut dapatlah. Okey, dapatlah saya garapkan. Garap ialah himpun. Dapatlah saya garapkan bahawa cara-cara membentuk masyarakat penyayang ialah kaedah yang kita bangunkan bagi melahirkan masyarakat yang saling mencintai, mengasihi, dan hidup harmoni. Habis. Okey, sebab dia jadi panjang sebab pendahuluan dia ada dua. Satu, pendahuluan dia ialah kata-kata aluan. Okey, pendahuluan yang kita buat iaitu kata-kata aluan. Kata-kata aluan tu dah cukup panjang dah. Boleh faham tak? Kemudian kita tambah pula lagi dengan definisi. Cikgu, saya hanya nak buat kata-kata aluan je. Kan? Definisi tak payah. Tapi kalau kamu nak tunjukkan yang kamu ni terror sangat, kamu boleh masukkan kedua-duanya sekali. Tapi masalahnya ialah dia menjadi agak panjang dan isi kamu tak boleh huraikan sangat banyak, tak boleh. Okey, habis pendahuluan kata-kata aluan tu sepatutnya bila you jumpa je karangan berbentuk syarahan, pidato, okey, ucapan ataupun ceramah, you terus dia tahu. Kata apa nak cakap? Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana serta bernaung di bawah panji-panji keadilan pastinya. Okey. Barisan guru dan seterusnya hadirin serta hadirat yang saya muliakan. Berdirinya saya di sini pada pagi yang berbahagia ini adalah untuk terus cakap, adalah untuk menyampaikan. Kalau pidato, sebut pidato. Untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk. Kemudian disebut tajuk you apa. Okey, disebut tajuk you apa? Cara-cara membentuk masyarakat penyayang. Okey, kemudian you terus masuk kepada perenggan yang kedua. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Itu kalau kamu tak ada definisi. Tapi kalau kamu nak buat definisi, kan? Sebelum saya melangkah dengan lebih jauh lagi, izinkan saya untuk mendefinisikan tajuk yang telah pun saya pilih. Kemudian kamu definisikan mengikut apa yang kamu faham. Macam tadi, perkataan cara-cara dapatlah saya definisikan sebagai kaedah. Manakala perkataan membentuk, dapatlah saya katakan sebagai melahirkan. Manakala frasa masyarakat penyayang merujuk kepada masyarakat yang saling mencintai, masyarakat yang saling memerlukan, serta mengasihi. Kamu beritahu. So daripada rangkai kata tersebut, dapatlah saya garapkan. Garapkan ialah himpunkan. Okey, tajuk yang saya pilih iaitu cara-cara membentuk masyarakat penyayang merujuk kepada kaedah yang kita bangunkan bagi melahirkan sebuah masyarakat yang saling mencintai, mengasihi dan hidup harmoni. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Okey, pendahuluan je dulu. Okey tak pendahuluan? Kalau you cakap okey, baru cikgu gerak. Okey, Chanel kata okey. Seterusnya. Siap salin cikgu nak Adam ni? Boleh? Siap belum? Okey. Siap. Okey, Chanel dah siap ya. Okey, mari kita clearkan. Okey, so sekarang kita masuk kepada isi. Okey, isi. Beritahu saya nak sekurang-kurangnya 3 isi. Kalau you dapat 4 isi pun boleh nampak. Okey, kalau pendahuluan dah panjang macam tu, okey, isi tak payah banyak. Okey, isi 3 dah cukup dah. Dah akan jadi isi dia minimum 3. Okey, beritahu saya, apakah cara-cara yang kita boleh buat supaya kita dapat membentuk masyarakat yang penyayang? Okey, you sayang dia sayang you, boleh faham tak? Satu,
Bagi idea cepat. Nah, okey, 1, 2 dah idea dia. Okey, 1, ibu bapa. Ibu bapa jadi suri teladan, pandai. Boleh nampak? Pandai. Lagi, isi yang berikutnya, ibu bapa jadi suri kasih sayang. Ibu bapa beri kasih sayang, boleh? Okey. Ibu bapa menjadi suri teladan. Menjadi suri teladan. Ibu bapa seharusnya memberi kasih sayang, okey, kepada anak-anak. Ingat ya. Bukan memberi, tahu tak? Yang tepat ialah ibu bapa mencurahkan. Curah. Oh, boleh nampak tak? Ambil, curah. Boleh nampak? Kasih sayang kepada anak-anak. Bukan sikit-sikit, kita sayang. Okey, nanti anak-anak itu akan membesar dengan penuh rasa cinta, kasih sayang. Dia tengok kucing dia suka, dia tengok orang dia suka, dia tengok nenek tua dia suka, semua pun dia suka. Boleh faham tak? Tapi kalau ibu bapa ni selalu bergaduh, berantakan, anak-anak tu akan menjadi keras. Boleh faham tak? Hati mereka akan jadi keras. Lalu kalau seandainya saya tak sayang, you tak sayang, you ni pun tak suka, ni pun tak suka, akhirnya kita akan jadi masyarakat yang saling membenci. Tapi kalau keluarga you bahagia, you suka, you baik, saya pun baik, dia pun baik, masyarakat baik, lalu kita akan jadi sebuah masyarakat Malaysia yang penyayang. Lain? Betul. Cepat. Nah, isi kedua, apa Cemil? Itu satu je, ibu bapa je. Lagi macam mana ni nak mewujudkan masyarakat penyayang ni? Satu bermula dari rumah, ibu bapa. Cepat. Ada tak lagi idea? Bagilah idea, cikgu nak dengar. Hah? Ibu bapa je? Ada cadangan. Okey, masyarakat bertoleransi. Betul. Masyarakat itu sendiri, okey? Masyarakat itu sendiri, okey? Bertoleransi, okey? Bertolak ansur. Okey. Jadi ada nilai-nilai kemanusiaan. Kita kan manusia, boleh nampak. Ada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan tu apa? Kasih sayang, saling mengerti. Pihak sekolah beri didikan moral agama sempurna. Betul. Pihak sekolah tolonglah, boleh nampak tak? Pihak sekolah, okey, ajar anak-anak tu baik-baik sikit. Moral, agama, boleh nampak tak? Ajar dia supaya mereka menjadi masyarakat yang penyayang. Sebab moral ni suruh kita saling menyayangi. Agama juga suruh kita saling menyayangi. Alright. Seterusnya, apa yang kita nak cakap? 3 isi je kita buat, okey? Sekarang, apa kosakata yang boleh pakai? Cepat, kosakata. Kalau you ada ruang, you masukkan sinilah kosakata. Kosakata untuk ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan kepada anak-anak. Bila you jumpa je perkataan ibu bapa, apa kosakata peribahasa yang kita boleh pakai? Melentur. Buluh. Biarlah dari rebungnya. Tak tahu beritahu, cikgu akan sambung penuh. Biarlah dari rebungnya. Lagi macam ni. Ibu bapa melentur buluh. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Yes. Okay. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ajar anak-anak berkasih sayang sejak kecil lagi. Boleh faham tak? Suruh dia sayang kakak dia sayang abang dia, sayang adik dia, boleh faham tak? Dan beritahu Tuhan akan sentiasa menyayangi kamu. Okay. Bagaimana acuan? Bagaimana acuan? Begitulah kuihnya. Jadi kalau mak dia tu bentuk mak dia bentuk apa? Bentuk mak dia ialah bentuk love. Nanti kuih dia akan muncul ialah kuih love lah bentuk dia. Takkan jadi bentuk star pula. Boleh faham tak? Okey, lagi. Apa kosakatanya? Didik anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Yes. Ibu bapa seharusnya menjaga anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Minyak kalau dia penuh, kalau dia tumpah, woi susah weh. Jadi jaga ni dengan penuh berhati-hati. Okay, jadi ibu bapa menjadi suri teladan. Kerana anak-anak ini boleh nampak kerana sebut anak-anak pula. Dia sebut anak-anak. Anak-anak seumpama sehelai kain putih. Sehelai kain putih. Dan ibu bapa lah yang mencorakkannya. Jadi sama ada you nak corakkan anak you menjadi ganas ke, ataupun you nak corakkan anak you menjadi polite ke, menjadi begitu sopan ke, it depends on you.
Okey, jadi saya rasa cukup tu. 2, 4 dah, 5 dah. Okey, ni dah satu word iaitu mencurahkan. Lagi satu word iaitu suri. Okey, role model tu ialah suri teladan. Okey, jadi itu ialah kosakata. Okey, masyarakat pula. Kosakata. Apa nak cakap? Masyarakat yang bertoleransi, ada nilai-nilai kemanusiaan. You elaborate nilai kemanusiaan ni. Apa nilai kemanusiaan yang ada? Okey, nilai kemanusiaan yang ada. Okey, belas kasihan. Yang ada ialah belas kasihan. Nah, ini ialah nilai kemanusiaan. Manusia seharusnya tengok orang susah, kita kasihan. Okay? Kemudian kamu tahu tak? Ada orang tanya, kenapa, siapa orang kaya? Orang cakap orang kaya tu ialah orang yang macam mana? Orang yang kaya tu orang yang ada rumah besar, orang yang ada kereta besar, orang yang ada banyak duit, itu ialah orang kaya. Tapi kalau secara peribadi dikatakan, orang kaya ni, itu tak cukup kaya lagi. Kalau orang tu kaya, bila dia tengok orang miskin, dia akan rasa sedih. Bila dia tengok orang miskin, dia akan cepat-cepat keluarkan duit untuk membantu. Bila dia tengok je orang susah, dia rasa kasihan sangat. Boleh faham tak? Itu ialah orang yang kaya. Orang yang kaya mungkin dari aspek duit dia pun dia ada, that's why dia boleh bantu orang lain. In the same time, dia begitu kaya pada hatinya. So yang kita mahu ialah masyarakat yang kaya pada hatinya. Dia tak akan sanggup tengok orang dipersalahkan macam ni. Ada yang belas kasihan, ada yang kes bagaimana suami tinggalkan isteri dia di Johor tu, yang masuk dekat, saya tengok dekat IG, anak dia dalam perut umur 4 bulan, suami dia dah tinggalkan dia. Dia ada 8 orang anak weh. Dia kerja sebagai pembantu kantin. Nanti ada makanan-makanan tak habis dekat kantin sekolah, dia bawa balik. Tapi disebabkan oleh pandemik, kantin sekolah tutup. Jadi apabila kantin sekolah tutup, anak-anak dia kelaparan. Kemudian dia lahirkan anak. Suami dia lari tak tahu mana dengan perempuan lain. Lalu apa berlaku? Kalau you tengok ya, rumah dia tu ialah rumah flat lah dekat Johor Bahru sana. Apa yang saya lihat ialah mak dia tu ya hanya tinggal tulang dengan kulit saja. Maksudnya very poor. Makan memang betul tak ada. Anak-anak semua kurus-kurus saja. So orang datang bagi bantuan, orang dekat situ pun ada yang bagi lauk lebih. Tapi orang dekat situ pun semua macam flat yang kos rendah tau. Yang macam orang memang betul-betul agak miskin. Nak bantu pun tak ada. Tapi bila dia bagi nombor akaun Maybank, ramai pula yang beritahu mereka cuba untuk bank in tapi tak boleh. Dia kalau transaction dia begitu banyak dalam tempoh sehari, automatik bank negara akan block lah. Jadi orang tu nak ambil duit pun tak boleh, nak keluarkan duit pun tak boleh. Sampailah dia beritahu apa sebenarnya berlaku. Sebab kita bimbang dia gunakan akaun dia untuk perbuatan yang tak baik. So kita tengok orang macam tu, belas kasihan ya. Ada nilai-nilai kemanusiaan, belas kasihan. Okey. Tolong menolong. Yes, tolong menolong. Tolong menolong, belas kasihan. Tolong menolong. Hari ini orang tu susah, boleh nampak, kita tolong. Akan datang, boleh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, pandai. Hari esok bila kita susah, bukan orang tu yang tolong kita, tetapi Tuhan akan datangkan pertolongan untuk kita. Jangan kita cakap, saya dah tolong awak buat maths ya. Bila saya tak boleh buat fizik, kenapa awak tak tolong saya? Sebab tu saya benci nak tolong orang, tahu tak cikgu? You silap. You tolong sebab you tidak ikhlas. Sebab tu hati you sakit. You tolong sebab you harap supaya dia tolong you balik. Tak ikhlas lah tu. Habis kenapa you tolong? Kerana Tuhan suruh saya tolong. Nanti bila saya susah, Tuhan akan datangkan seseorang untuk menolong saya. Jadi apa dia? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Untuk yang kedua, berat sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Boleh nampak tak? Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Boleh? Okey. Seterusnya, belas kasihan. Toleransi ni, you buatlah contoh kalau you tak tahu. Contohnya, apabila kita menaiki kenderaan awam, seperti kenderaan awam, seperti bas, boleh nampak tak? Okey, kereta api. Tak kira lah LRT ke, boleh nampak tak? Beratur lah weh, beratur. Boleh faham tak? Kalau nampak orang tua, bagi dia kat depan. Kalau tengok orang tu mengandung, boleh faham tak? Bagi dia duduk. Tapi saya letih cikgu. You letih. Dia double letih.
Boleh faham? Dengan diri dia lagi, dengan perut dia lagi besar, boleh faham? You sekadar letih saja. Dia tu 2 kali keletihan you. Okay? Bantu orang, tolong. Nanti bila you pregnant esok, kalau you ditakdirkan terpaksa naik LRT, okay? Tuhan akan sediakan satu tempat duduk khas untuk you. Boleh faham? Jadi jangan takut. Masyarakat bertoleransi, ada nilai-nilai kemanusiaan. Okay, belas kasihan, tolong menolong. Okay, isi 3 pula. Pihak sekolah ajar nilai moral dan juga ajar nilai agama, okay, supaya mereka lahir sebagai individu yang penyayang. Dalam agama Islam mengatakan bahawa tidak sempurna, okay, tidak sempurna iman. Saya tak boleh nak cerita tentang agama Kristian, Buddha atau Hindu sebab saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya cakap, boleh faham tak? So dalam agama Islam, okay, Allah beritahu dalam Al-Quran tidak sempurna iman seseorang. Seorang Muslim, Muslim tu ialah orang Islam. Jika dia tidak menyayangi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Contohnya macam ni. Saya dapat hamper. Pada hamper tersebut, atas sekali ada sebotol arak. Arak yang sangat mahal lah mungkin. Boleh faham tak? Lalu arak tu, saya tak boleh minum. Sebab Islam tidak membenarkan pengganut-pengganut dia minum arak. Arak ni ialah benda yang haram. Boleh nampak haram ni maksudnya tak dibenarkan. Kalau halal tu dibenarkan. Lawan bagi haram ialah halal. Halal tu boleh. Contoh air kosong boleh, air sirap boleh. Arak tak boleh, haram. Lalu apa berlaku? Sebelah rumah saya tu ada Acong. Acong tu saya selalu tengok minum Carlsberg lah, mabuk-mabuk lah depan rumah. Boleh faham tak? Okey, apa kata? Saya ambil je itu arak tu bagi pada Acong. Nanti Acong mesti happy. Oh, mahal ni. Boleh nampak? Oh, thank you mahal ni. Thank you mahal. Cannot. Boleh nampak dah? Dalam Islam tak boleh. Saya sayang diri saya. Saya tidak mahu diri saya minum arak. Sebab dalam Islam dah ajar, kalau saya minum arak, nanti saya mabuk. Bila saya mabuk, saya akan cakap perkara yang bukan-bukan yang akan memalukan. Hari ini semua handphone boleh record, boleh rakam. Nanti orang hantar kat YouTube. Saya waktu tak mabuk, saya okey. Tapi bila saya mabuk, saya guna perkataan yang bukan-bukan, boleh faham? Saya tak sedar mah. Kemudian apa berlaku? Mungkin dia akan rogol. Kalau dia rogol isteri dia, tak apa. Masalahnya dia rogol anak perempuan dia. Macam mana? Boleh faham tak? Jadi tak sempurna iman. Iman tu ialah kepercayaan saya kepada Tuhan. Seandainya saya tidak menyayangi orang lain sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri. Habis apa patut saya buat dengan arak tu, teacher? Okey, you buka itu botol arak, you tuang dia dalam longkang. Boleh faham tak? Buang dia semua sekali. Jangan bagi orang. Okay, you sendiri tak mau mabuk, kemudian you panggil orang tu mabuk. Dan orang tu mabuk, pandu kereta, langgar anak orang lain, mati. Boleh faham tak? Jadi kalau benda tu tak baik untuk saya, benda tu pun tak baik untuk kamu. So jangan bagi orang hisap dadah, jangan bagi orang minum arak. Jadi di situlah ajar. Dalam agama macam tu ajar. Dalam moral, apa dia? Dalam moral cakap, kita hendaklah baik hati. Okay, kita hendaklah baik hati. Okay, Islam lagi mengajar sebenarnya makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Maksudnya kalau kita tengok mak bagi bekal sikit. Okay, mak bagi bekal sikit. Saya pernah tengok ada satu video pendek ya, bagaimana seorang budak lelaki tu, okay, dia bawa bekal tapi bekal dia kosong. Mungkin mak dia memang tak ada makanan lah. Lalu semua orang bawa keluar bekal. Di negara-negara orang putih sana semua makan dalam kelas lah, macam sekarang hari ini pandemik. Lalu kawan-kawan memang ada bekal masing-masing. Lalu dia beritahu pada cikgu dia nak pergi toilet. So bila dia nak pergi toilet sahaja, apa berlaku? Cikgu dia ambil bekas bawa pergi dekat kawan-kawan. So orang ni ada kek, ada 2 cupcake, bagi dia 1. Orang ni ada 2 carrot, bagi dia 1. Orang ni ada, bila dia balik, okay, dia just duduk sahaja dekat atas meja dia tu, dia nak simpan bekal dia tu balik sebab bekal dia memang kosong, bekas dia kosong. Tiba-tiba dia tengok penuh. Kawan-kawan dia semua tunduk dan makan, buat tak nampak. So dia pun makan. Boleh faham? Cikgu dia senyum dan angguk. Boleh faham tak? Jadi kalau you rasa bahawa makanan ni macam sikit saja,
mak saya bagi sikit saja, tapi kawan saya ni mak dia langsung tak ada bagi makanan, okey? Mak dia mungkin tak ada wang ke atau memang tak ada bekalan makanan dekat rumah ke, you share dengan dia. Okey, you akan dapati, you akan kenyang, boleh faham tak? Walaupun you makan sikit, kerana ada keberkatan di situ, ada keberkatan. But actually apa-apa pun ya, saya sangat ada keberkatan, berkat. Saya sangat percaya dengan ini. Kamu tahu tak Angelina Jolie? Tahu Angelina Jolie? Pernah dengar Angelina Jolie? Okay, Brad Pitt punya wife. Dulu, sekarang sudah divorce, tak tahu Angelina. Okay, Angelina Jolie. Lalu apa berlaku? Dia punya biological daughter atau son. Dia punya anak dia sendiri. Kan dia ada adopt ramai anak-anak angkat kan. Jadi dia anak dia sendiri. Satu hari cikgu telefon kat rumah. Cikgu telefon, cikgu kata, anak you, kata dia macam mana ya, kata dia dah 3 hari tak ada bekal makan, dia kata. Saya tengok dia macam tak makan lah, dia lapar lah dekat sekolah. Kenapa you tak bekalkan dia makan? Angelina Jolie cakap, actually saya ada bekalkan dia, boleh faham tak? Tapi tak apa, tunggu dia balik, nanti saya tanya. Bila dia balik, Angelina Jolie tanya dia baik-baik. Apa pasal? Dia kata, you tak bekal makan, dia kata. Bukan ke saya ada bagi you bekal, kata dia setiap pagi. Dan dia jawab pada mak dia, Mami tahu tak, kata dia, ada kawan dia tu, dia kata, mak dan ayah dia baru bercerai. Jadi bila dia divorce, dia kata, dia tinggal dengan ayah dia. Adik dia tinggal dengan mak dia. Lalu bila dia pergi sekolah, memang ayah dia belum bangun tidur lagi. So dia just pergi saja ke sekolah dan memang tak ada bekal. Dan bila dia balik, dia kata makanan memang tak ada, dia kata. Makanan memang tak ada. So dia kata dia kena tunggu, dia tahan lapar. Dia kata dia hanya minum air kosong saja. Tunggu bapak dia balik macam 5 to 6 o'clock baru dia dapat makan. Okeylah, kata Angelina. Okey, mulai esok you akan bawa 3 bekal. Satu bekal untuk you, satu bekal lagi untuk kawan you dan satu lagi untuk dia balik dan dia makan after school. Sementara tunggu bapak dia balik. Anak dia pun suka. Boleh nampak. Kenapa you tak beritahu mami dari awal? Dia takut nanti kalau mami marah, dia kata. Tak, kata Angelina Jolie, kita memang patut tolong orang. Boleh faham tak? Jadi di situ, Angelina Jolie tu kalau you tengok dia pergi ke negara-negara yang miskin, kemudian memberi bantuan kepada anak-anak yang miskin ini, dan that's why dia punya anak dia sendiri mempunyai hati yang begitu baik. Jadi itu sebab kalau pokok tu ialah pokok kelapa, buah dia ialah buah kelapa. Kalau pokok dia tu ialah pokok mangga, buah dia tak akan jadi buah rambutan. Jadi kalau you baik, suami you baik, anak-anak you pasti akan menjadi baik. Okay, so itu dia ialah 3 isi. Okay, ada apa-apa tak nak tanya berkenaan dengan masyarakat penyayang? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita teruskan kepada yang berikutnya. Okey, yang berikutnya tak ada. Okey, kalau tak ada, mari kita tengok yang berikutnya. Tengok baik-baik macam ya. Okey, sekarang kita nak tengok morfologi. Morfologi ni apa macam? Baik, jangan gitu cikgu. Morfologi ni apa macam? Hari tu dah cakap, banyak kali dia cakap morfologi ni apa? Siapa nak jawab? Morfologi ni apa? One word only. Last week baru cakap. Morfologi ni apa? Fatihatul ayat ni umur ni. Sintaksis ayat. Morfologi tu apa? Morfologi. Cepat. Tak ingatlah tu. Cepat. Sintaksis ayat. Siapa nak cakap? Okey, sintaksis ialah ayat. Morfologi ialah apa? Perkataan, linguistik. Okey, linguistik ialah bahasa, kata. Okey, perkataan. Sintaksis itu ialah ayat. Morfologi itu ialah anak sintaksis. Boleh nampak tak? Morfologi ialah kata, perkataan. Boleh faham tak? Perkataan. So sekarang morfologi ada 2 kata sendi nama. Okay? Dia minta 2 kata sendi nama. Kata sendi nama di, dari, ke, kepada. Tapi make sure ada dalam petikan. Dan 2 lagi kata kerja. Kata kerja ialah kata yang merujuk kepada perbuatan. So dia minta apa dia?
kata sendi nama dengan satu lagi kata kerja. Nak dua, sini satu, sini satu. Okay, so sini akan dapat 4 markah. Okay, ready? Start cari comel. Okay, dah dapat dah kawan. Untuk, okay boleh? Untuk lagi. Okay, lagi cepat. Lagi selain daripada untuk, lagi. Lagi. Ada kawan jawab. Okay, kerana. Ya, pandai. Okay, cukup. Untuk, kerana. Okay, pada pun boleh. Kata sendi nama ya. Kata sendi nama cikgu bulat. Okay, cikgu bulat kata sendi nama. Sendi nama bulat. Okay, bulat. Okay, pada boleh. Untuk boleh. Di boleh. Kerana boleh. Boleh nampak yang boleh. Akan boleh. Boleh faham dah. Akan boleh. Okay, dan sama boleh nampak. Boleh nampak. Jadi ada banyak. Di boleh. So itu ialah bagi. Boleh kata sendi nama. Jadi kata sendi nama. Okay. You ambil pada boleh. You ambil apa? Untuk boleh. So you dapat ni satu markah. Ni satu markah. Kata sendi nama. Alright. Kata kerja. Cepat. Kata kerja. Cikgu garis. Kata yang merujuk kepada perbuatan. Cakap. Nak dua je. Okay. Dua je. Bila you dapat. Nanti cikgu dapat. Memperkasa. Boleh? Lagi? Lagi satu. Syiki kata memperkasa. Faster comel. Melahirkan. Ya betul. Menghadapi. Pandai. Boleh nampak? Kata kerja transitif. Menghadapi. Okay. Sedang berusaha untuk memperkasakan. Sorry. Salah. Memperkasakan. Okay. Memperkasakan. Menentukan. Boleh. Okay. Dapat melahirkan. Boleh. Okay. Jadi di situ ialah isi inti dia. Kepulang kamulah ni pun boleh menubuhkan. Okey, jadi melahirkan. Boleh? Melahirkan. Boleh? Lagi perkataan apa? Menentukan. Kawan kamu cakap memperkasakan. Boleh? Ambil dua je ya. Memperkasakan. Walaupun you tahu banyak, you ambil dua je. So dah dapat 4 markah. Kemudian bina satu ayat bagi setiap satu ni. You bina satu je. Dari sini ambil satu, dari sini ambil satu. Tak payah bina 4. Sebab satu ayat tu sudah membawa kepada 2 markah. Contoh, okey? Saya akan menunggang basikal pada waktu lapang. Okey, 2, 4, 6, 7. Cukup. Okey, ayat yang kedua. Ni dah dapat 2 markah dah. Okey, kemudian yang berikutnya melahirkan. Kerajaan ingin melahirkan. Kerajaan ingin melahirkan. Okey, rakyat yang berminda. Berminda tu maksudnya berfikiran. Okey, kelas pertama. Rakyat yang berminda kelas pertama. Okey, dapat lagi 2 markah. Jadi jumlah 8/8 markah. So ini ialah 8 markah. Boleh tak? Boleh ke tak? Kalau boleh baru cikgu tanya. Boleh. Okey, Shin kata boleh. Sekarang cikgu tanya. Kalau seandainya you kayuh basikal, tu kita panggil, jadi ayat 2 markah. Yes, satu ayat 2 markah. Mula-mula dulu cikgu ingat kena buat 4 ayat. Tak. Kena buat 2 ayat je. Boleh nampak tak? Sebab dia kata bagi setiap satu. Cuba tengok arahan dia. Kemudian anda dikenaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Tapi bila cikgu tengok, marking scheme semua, dia hanya buat 2 je. 2 ayat je. Maksudnya satu bagi setiap yang ni, satu lagi bagi setiap yang ni. Unless nanti kalau cikgu dapati bahawa dia perlu jawab tulis 4, baru cikgu beritahu balik dia perlu tulis 4. Okay? Kalau 4 ni senanglah. Kamu pun memang kamu boleh bina ayat. Boleh faham tak? Saya pergi ke sekolah untuk memastikan saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Okey, memperkasakan.
Kerajaan memperkasakan bahasa Melayu agar bahasa ini mampu untuk menjadi bahasa ilmu. Kalau nak minta 4 pun boleh. Tapi kita apabila cikgu tengok dalam marking scheme diberi arahan untuk jawab setiap satu arahan perkataan itu. Okay. Sampai kalau cikgu dapati dia berubah, cikgu akan beritahu kena buat 4 ayat. Okay. Setakat ni cikgu ajar 2 dulu. Okay. Kalau you kayuh basikal tu kita panggil menunggang. Tetapi kalau you duduk dekat belakang, kita panggil you siapa? You naik, orang naik, kawan you kayuh basikal, you duduk belakang. Atau kawan you bawa motosikal, you duduk belakang. Bonceng, pembonceng. Kalau yang pandu, yang bawa basikal tu kita panggil menunggang basikal. Yang tu membonceng, membonceng. Membonceng ni comel yang 2 tayar, Kalau naik kereta, kamu ialah penumpang. Boleh nampak tak? Itu ialah passenger, tu ialah penumpang. Kalau naik motosikal, kamu duduk belakang. Bukan kamu yang bawa tu motosikal, bukan kamu yang menunggang motosikal. Maka kamu ialah pembonceng. Okay, saya membonceng. Dia ialah pembonceng. Okay, pembonceng, bonceng. Okay, kerajaan ingin melahirkan rakyat berminda kelas pertama. Ada apa-apa nak tanya tak tentang morfologi saya ni? Ada tak nak tanya? Okey, kawan cakap tak ada. Okey, tak ada. Sekarang kita teruskan. Okey, tak ada. Bermindah kelas pertama tu, Syiki, maksudnya macam ni. Bermindah kelas pertama tu ialah orang yang boleh fikir, okey, saya ialah pilot. Sekarang berlaku pandemik, boleh nampak tak? COVID-19 yang menyebabkan saya punya kerja tak boleh. Boleh faham? Saya tak boleh buat kerja ni. Tak ada orang pun nak naik kapal terbang, nak pergi mana, semua negara, pintu semua sudah ditutup. Lalu apa berlaku? Boleh faham tak? Saya pergi jual burger depan rumah. Boleh nampak? Saya jual burger depan rumah. Lalu saya dapat income. Boleh faham? Kemudian waktu saya jual burger, saya tengok ada ramai orang susah. Boleh nampak tak? Ada yang saya bagi secara percuma untuk membantu mereka yang susah. At least mereka tidak kebuluran ataupun kelaparan pada hari tersebut. Jadi ini ialah masyarakat yang berminda kelas pertama. Okey, saya tak pernah menyesal. Saya dilahirkan oleh ibu bapa, kemudian saya belajar dalam bidang penerbangan dengan belanja yang begitu mahal. Saya tak pernah menyesal. Cuma saya terus berdoa semoga pandemik ini cepat berakhir dan saya kembali untuk bekerja. Seorang lagi perempuan, pramugari, pramugari. Pramugari, stewardess. Okay, pramugari. Sabahan atau Sarawakian, you boleh tengok. Apabila berlaku pandemik, dia tak dapat kerja lah jadi stewardess. Lalu mula-mula tu dia duduk, dia cakap-cakap dengan boyfriend dia. Boyfriend dia steward, boleh faham tak? Sabahan. Lalu apa berlaku? Lalu dia pun cakap, dia kata, macam mana kalau kita jual gas? Boleh nampak tong gas, bawa tong gas. Kemudian boyfriend dia cakap, okey, saya akan sewa lori. Kemudian dia hantar lah, dia ting ni buat hon-hon, okay, siapa nak beli gas, dan dia dapat jual gas. Kemudian girlfriend dia ni tukang tolak itu troli untuk hantar gas dari rumah ke rumah. Boleh faham tak? Lalu apa berlaku? Dia begitu berjaya, okey? Di Sarawak, berjaya di Sarawak. Ada lagi seorang lagi perempuan Melayu, boleh nampak, bersama dengan suami dia, boleh nampak, bersama dengan, ini ialah kadazan kemurut, okay, perempuan bersama dengan suami dia, okay, isteri dengan suami dia. Apa berlaku? Mereka ni ada agensi yang cukup besar. Apa agensi pelancongan yang cukup besar. Jadi bila pandemik ini berlaku, mereka begitu terkesan dan mereka ada lebih kurang 60 pekerja. Kalau yang pergi ke Arab Saudi tu kita panggil mutawif lah. Mutawif ni ialah orang yang akan jadi orang yang bawa para pelancong. Mutawif kita panggil. Lalu ni semua tak ada kerja. Lalu apa berlaku? Dia terfikir, apa yang orang hari-hari makan? Ayam. Lalu mula-mula dia ambil dekat pasar borong. Kemudian dia pun edarkan leaflet dari rumah ke rumah. Nak tak ayam yang sudah siap dipotong, sudah siap dibersihkan? Boleh faham tak? Dia akan hantar. Kemudian letak dalam kontainer macam itulah. Okey. Jadi you senanglah. Okey, terus dia ambil daripada dia hantar terus ke rumah. Orang nak lah.
Lalu apa berlaku? Dia ambil balik semua pekerja dia. Kemudian dia convert banglo dia tu, boleh faham, menjadi tempat untuk memproses ayam. Dan hari ini dia kata, kalaupun nanti pandemik ini berakhir, boleh faham tak? Okey, mula-mula niat saya cuma satu. Saya tidak mahu 60 orang pekerja saya ini kehilangan pendapatan. Nombor satu. Sekarang dia kata bila dia dapati bahawa penjualan ayam dia tu, perniagaan dia sudah pun stabil, apa yang berlaku ialah dia mahu membantu orang lain dan kalau nanti pandemik ini berakhir, dia akan buat agensi pelancongan dia dan dia akan ada dua bisnes sekarang. Dua bisnes yang cukup baik pada hari ini. Jadi itu ialah rakyat yang berminda kelas 1. Tapi kalau rakyat yang berminda kelas yang kedua, hari-hari tunggu. Bila nak bagi bantuan ni? Bila nak bagi bantuan ni? Itu ialah masyarakat subsidi. Hanya mahu meminta bantuan daripada kerajaan. Kalau kerajaan tak bantu, habislah hidup dia, boleh faham tak? Dia dah tak boleh nak hidup lagi dah. Sikit-sikit naik atas bangunan tinggi, kemudian bunuh diri. Okey. Jangan jadi masyarakat berminda kelas ketiga. Okey, jadi itu ialah masyarakat berminda kelas 1. Semua berfikiran positif. Okay, mari. Tukar ayat bersusunan songsang yang bergaris kepada bersusunan biasa. Memerlukan makanan untuk hidup setiap manusia. Senang ni, boleh nampak. Cari kata sendi dia, patahkan, bawa pergi depan. Okay, ayat pertama. Start dengan apa? Beritahu cikgu. Jangan tambah, jangan kurang. Apa cikgu? Setiap manusia memerlukan makanan untuk hidup. Betul. Setiap manusia memerlukan makanan untuk hidup. Betul. Okay, yang ni jadi huruf besar. Setiap manusia memerlukan makanan untuk hidup. Kalau keluar ni, saya lupa nak cerita. SPM baru-baru ini ya, SPM 2020. Kamu ialah SPM 2021. Tepat sebagaimana yang kita cakap, ingat tak dalam kelas when you was at Form 4, cikgu kata yang akan keluar ialah burung terbang dipipiskan lada. So dia keluarlah burung terbang dipipiskan lada. Membawa maksud dalam SPM 2021 yang sebenar nanti sama ada November atau Disember, okay, yang akan kamu duduki, yang akan keluar ialah kepimpinan melalui teladan. Jadi petikan kepimpinan melalui teladan, ketalasari yang you belajar tu sangat penting. Ingat tak cikgu kata, mungkin akan keluar sejadah rindu atau kuduk perang. So dia keluar kuduk perang. Dia keluar kuduk perang. Okey. Dalam seminar pun cikgu ada masukkan dekat YouTube, boleh nampak, you akan tengok. Cikgu ajar berkenaan dengan, cikgu cerita berkenaan dengan burung terbang dipipiskan lada, kemudian kuduk perang. Dia keluar kuduk perang. Membawa maksud pada tahun kamu berhati-hati dengan 2 sajak Form 4 dan 1 sajak Form 5. Sajak Form 5 itu iaitu sejadah rindu. Sebab tu sejadah rindu tu, bila cikgu nak ajar kamu, cikgu dah bagi petikan tu, okay? Cuma cikgu belum ajar. Cikgu kena ajar dia betul-betul sikit. Boleh faham tak? Sebab dia tu belum keluar dalam mana-mana SPM. Kalau yang Form 4, yang tu Gurindam 12 pasal ketiga. Gurindam 12 pasal ketiga dengan Sang Gembala Kuda. Sang Gembala Kuda. Itulah Form 4. Kemudian cikgu beritahu satu-satunya yang belum keluar, iaitu Manshi. When you was at Form 4, cikgu pun cakap, Manshi ni belum keluar dalam mana-mana SPM. Yang Form 5 ada satu. Cinta Ahmad Mutawakil. Cinta Ahmad Mutawakil kita anggarkan sama ada Manshi atau Cinta Ahmad Mutawakil. Ahmad Mutawakil ni dia pernah keluar, tapi dia pernah keluar dalam kertas Julai. SPM ulangan, kertas Julai. Tapi kalau Manshi ni dia belum pernah keluar. Okay, so berhati-hati dengan Cinta Ahmad Mutawakil. Ada tak cikgu ajar last week? Cinta Ahmad Mutawakil, ada kan? Bagaimana mak dia meninggal, kemudian bapa dia pula meninggal, kemudian dia duduk dengan Tuan Booth. Ada tak cikgu ajar tu? Ada. Yang tu lah. Okay? Jadi berhati-hati dengan kamu tu. Maksudnya yang kamu punya tu, dia memang dah keluar tapi dia belum keluar dalam SPM paper November. Okay, mari kita tengok soalan kedua. Penting untuk memastikan seorang itu mencapai tahap yang baik pengambilan makanan seimbang. Okey. Ambil dari mana?
Pengambilan makanan seimbang. Pengambilan makanan seimbang. Okey, belakang dia. Okey, A. Kemudian sambung. Penting untuk memastikan seseorang itu mencapai taraf kesihatan yang baik. Very good. Boleh faham tak? Jadi itu ialah depan pergi belakang, belakang pergi depan. Okey, songsangkan. Boleh nampak? Kalau dia songsang, dia terbalik. Okey, kalau ni ialah keadaan yang sebenar. Ini ialah yang biasa. Kalau dia songsang, okey, dia terbalik. Ini tangan dia. Ini ialah kaki dia. Ini ialah songsang. Jadi sekarang nak patah balik kepada biasa. Last one. Ini sangat senang ni kalau dia keluar pada tahun kamu. Oh, dia keluar lagi pada tahun ini. Okey, sangat senang dia keluar iaitu bina ayat ya. Untuk bina ayat, dia bagi ayat tanya. Ayat tanya, kamu tahu kan? Apakah, adakah? Dan for your information, paper ini adalah paper tertutup. Tak ada seorang pun boleh bawa keluar paper ni dari Dewan. Sebab ada satu grup lagi yang belum ambil exam. Mereka tu ialah pelajar yang kena COVID. Jadi apabila pelajar tu dia kena COVID, dia belum boleh masuk ke Dewan Peperiksaan. Jadi mereka tu belum ambil lagi paper SPM. Mereka akan ambil nanti. Lepas mereka dah habis kuarantin, baru mereka akan ambil. Ada beberapa, tak ramai lah, tapi ada lah. Okay, perlu banyak mengambil makanan yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran kerana mengandungi sumber vitamin, mineral dan serat apa pula orang ramai. Okay, typing error. Dan serat. Dan serat. Cepat, macam mana ni? Ada ke perkataan orang ramai? Saya tengok teks asal. Ada ke orang ramai? Ada orang ramai. Amalan, sorry, bukan. Memang ada orang ramai. Amalan pemakanan seimbang. Okey, boleh. Orang ramai. Kalau dulu-dulu dia kena koma, sekarang dia tak payah koma. Cepat. Ambil dari perkataan apa? Orang ramai. Orang ramai. Kemudian sambunglah dengan yang B. Orang ramai perlu banyak mengambil makanan yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran kerana mengandungi sumber vitamin, mineral dan serat. Jadi serat tu ialah fiber ya Comel. Okey, serat tu ialah fiber. Okey. Ada apa-apa tak nak tanya? Ada tak word tak faham? Memerlukan makanan apa? Makanan seimbang, masa zat makanan perlukan oleh tubuh. Ingat ya, dalam kehidupan tak kira you diet ataupun you apa, boleh nampak you kena buat pemakanan yang seimbang. Kira kalau you buat keto diet ke ataupun you buat Atkins ke, boleh nampak tak? Dia sebenarnya Atkins ni dia hanya boleh untuk certain period saja. Untuk tempoh tertentu saja. You jangan buat untuk tempoh yang sangat panjang sebab dia akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Boleh nampak dah ramai dah orang yang buat Atkins diet iaitu pengambilan protein yang sangat tinggi. Protein sangat tinggi iaitu hari-hari dia makan ayam. Katakan dia gemuk lalu dia nak kurus. Lalu dia makan 2 ekor ayam tengah hari, 2 ekor malam, 2 ekor petang ke, 2 ekor pagi esok ke, dia makan sampai 10 ekor tapi dia kenyang. Tapi dia tak boleh ambil karbohidrat. Okey, karbo dia tak boleh ambil macam roti ke nasi ke dia tak boleh ambil. Boleh faham tak? Dan buah-buahan yang ada karbohidrat tak dibenarkan. Protein can. Makanlah banyak mana pun. Memang betul dia kurus, boleh faham. Tapi akhirnya buah pinggang dia akan mengalami kerosakan. Dia hanya untuk certain period saja. Dia tak boleh begitu lama. You tak boleh lama-lama sangat buat benda macam tu. Sebab badan memerlukan karbohidrat tersebut dan protein tu adalah merupakan logam berat. Okey. Kerana dia kata mengandungi semua ni. Semua ni ambil. Mineral pun perlu, boleh nampak. Amalan pemakanan seimbang dalam kalangan masyarakat perlu menjadi agenda. Agenda ni ialah perkara utama negara untuk melahirkan rakyat yang cergas. Jadi kalau kita skinny sangat, boleh nampak, sampai tak boleh nak bangun, walaupun kita pandai, habis apa sumbangan kita kepada negara? Kita tak boleh kerja lah. Okey. Seterusnya kita sambung kepada yang terakhir. Okey, yang terakhir cuba tengok ya. Okey. You ke yang terakhir. Ada dua je lagi, sikit lagi. Okey, bahasa Melayu standard ya daripada prosa klasik. Okey, mari tengok. Namarkah? Tak kala itu. Tak kala tu apa cuma? Apa perkataan tak kala? Siapa tahu? Cuba cikgu nak bagi sposin pun tak boleh sebab jauh. Cuba tak kala itu, tak kala tu ialah apa? Cepat cepat. Ada seorang tu cakap. Ketika itu pandai.
Tak kala itu, itu ialah bahasa Melayu moden. Tak kala ialah ketika. Okay, kalau you tak tahu, Ketalasari sudah datang dari Daha. Daha ni apa? Daha ni ialah nama negeri, satu tempat. Terlalu banyak beroleh. Beroleh ni apa cuma? Nanti senanglah bila you tahu sikit-sikit, nanti you agak senanglah untuk you terjemahkan, you translatekan dia kepada bahasa Melayu baku. Beroleh itu maksudnya kawan cakap menerima. Tak boleh? Menerima tak boleh? Mempunyai pun tak boleh. Cuba-cuba. Terlalu banyak beroleh harta. Mempunyai harta tak boleh. Memiliki harta tak boleh. Pendapatan. Mendapat. Pandai. Mendapat. Dia dapat harta dari emas dan perak. Emas, gold, silver, boleh nampak. Pakaian, baju mahal-mahal dan pitis. Pitis tu apa cuma? Ini orang Kelantan selalu sebut. Tak ada pitis. Pitis apa? Shilling. 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 Duit shilling. Salah, duit. Wang. Tak ada pitis dia kata. Wang. Pitis tu ialah duit. Okay. Berpuluh-puluh juta. Wang yang berpuluh-puluh. Wang yang banyak. Berpuluh-puluh juta. Dan banyak orang dicurinya. Orang banyak. Orang banyak tu apa? Orang ramai. Dia curi duit orang ramai. Okay. Setelah sudah Ketalasari datang ke rumahnya, datang tu apa? Datang di sini bermaksud apa? Balik. Boleh. Balik boleh, pulang boleh nampak. Maka ia pun bertanya kepada ibunya maknya, "Hai ibuku, ke mana pergi bapaku? Maka tiada kulihat ini." Jadi dia tanya siapa? Dia tanya mak dia tentang siapa? Macam cakap dengan whiteboard. Dia tanya mak dia tentang siapa? Bapa pergi ke mana? Bapak dia pergi ke mana? Ingat tak bapak dia nama siapa? Ayah dia. Ayah dia nama siapa? Petala Bumi. Pandai Syiki. Boleh nampak tak? Petala Bumi. Okay, Petala Bumi. You kena pandai-pandai sikit dengan benda ni. Kenapa you kena pandai-pandai? Sebab yang ni nanti yang akan keluar dalam SPM 2021. Cikgu cakap lebih awal. Okay? Dia memang rotate macam tu. Okay, kalau tahun lepas keluar Burung Terbang Dipipiskan Lada, tahun ini Ketalasari ni iaitu kepimpinan melalui teladan. Nanti the following year dia akan balik 10. Sebab prosta dia cuma ada 2. Satu di form 4, satu lagi di form 5. Alright. Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu, maka ibunya pun menangis seraya berkata. Seraya tu apa? Dia seorang jawab. Seraya tu ialah sesudah itu. Salah. Sesudah itu salah. Dia menangis seraya berkata. Sambil berkata, "Hai anakku, yang bapamu tu Petala Bumi sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu yang bernama Laksmana Hulu Balang Ratu Melaka." Ratu ni maksudnya raja. Boleh nampak? Ratu ni ialah raja. Okey, sekarang kita nak jawab. Okey, mari kita jawab. Okey, kita jawab baik-baik sikit. Okey, start. Tak kala itu Ketalasari sudah datang dari Daha. Okey, jadi start. Ketalasari. Okey, macam mana nak cakap? Datang dari Daha. Ketalasari datang tu cikgu tak pandai. Ketalasari cikgu nak tanya, apa different bapamu dengan bapaku? Boleh nampak tak? Oh, bapamu di sini membawa maksud, bapa Ketalasari. Bapa Kertalasari. Okey, jadi siapa yang cakap? Ibu kata. Ibu dia kata, bapamu sudah dibunuh, bapamu. Maksudnya bapa awak, siapa nama bapa awak? Petala Bumi telah dibunuh. Boleh nampak tak? Oleh satu orang Melayu. Tapi kalau dia tanya, bapaku. Ini ialah Ketalasari tanya. Ketalasari tanya ibu. Boleh nampak tak? Mana bapa saya? Boleh nampak? Tanya ibu dia. Jadi ibu dia kata bapamu, bapa awak. Kalau ibu dia kata bapaku. Bapaku maksudnya Datuk Ketalasari. Boleh nampak? Maksudnya mak dia punya bapa. Boleh faham?
Jadi mak dia kena guna perkataan bapamu, bapa awak, iaitu petala bumi. Bapa awak ialah suami saya. Kalau bapa saya ialah datuk awak. Boleh? Okey. Sekarang mari Camel. Ketalasari, okey. Kalau Ketalasari sudah datang dari Daha. Ni saya tak pandai nak cakap. Macam mana saya nak cakap? Ketalasari sudah datang dari Daha. Okey, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu moden. Ketalasari Konga. Ketalasari sudah datang dari Dahak. Ketalasari. Ada kawan jawab. Tolonglah jawab. Sudah pulang. Pandai. Boleh nampak? Ketalasari pulang dari Dahak. Pulang dari Dahak. Dahak tu ialah nama negeri ya. Okey. Terlalu banyak beroleh harta emas dan perak dengan membawa harta yang banyak. Okey, Ketalasari pulang dari Daha dengan membawa harta yang banyak. Dengan membawa harta yang banyak, iaitu emas, EMAS ya, emas, perak, pakaian, dan pitis tu ialah wang, dan wang berpuluh-puluh juta. Jangan buang perkataan berpuluh-puluh tu. Maksudnya ada banyak sangat tu, berpuluh-puluh juta. Berpuluh-puluh juta, walau banyak ni. Kerana mencuri daripada rakyat Daha. Okey, daripada rakyat Daha. Daha tu huruf besar ya, Chanel. Okey. Apabila Kertalasari sampai ke rumahnya, dia bertanya tentang bapanya. Yang tidak kelihatan. Selalu bapa dia ada je kat rumah. Okey, yang tidak kelihatan. Full stop. Ibunya lantas menangis. Ibunya bila dengar anak dia tanya bapa tentang husband dia menangis. Boleh nampak. Seraya tu ialah sambil berkata ataupun lalu berkata. Sambil pun boleh, lalu pun boleh berkata. Lalu berkata, bapa Ketalasari, okey, bapa Ketalasari. Bapa Ketalasari telah mati dibunuh. Oleh seorang Melayu. M huruf besar. Yang bernama, sambung atas ya Chanel. Yang sambung atas. Yang bernama Laksamana. Ini memang nama dia, jangan tukar. Laksamana. Hulu Balang, Ratu Melaka. Tapi dia tak pernah sebut word Hang Tuah. Okay, nama dia ialah Hang Tuah. Okay. So you kena baca balik. Sebelum you nak hantar Camel, you baca. Bila you baca, kalau you rasa macam pelik je, boleh faham tak? Okay, you baiki dulu. Okay. Ketalasari pulang dari Daha dengan membawa harta yang banyak, iaitu emas, perak, pakaian dan wang berpuluh-puluh juta kerana mencuri daripada rakyat Daha. Dia buat semua orang tertidur. Dia baca mantra tu ialah jampi serapah. Mantra, boleh nampak? Ialah jampi serapah. Lalu dia hembus. Semua orang yang tak nak tidur, semua pun tidur. Boleh faham tak? Lalu apa berlaku? Dia ambil je harta-harta orang tu semua sekali. Okey, daripada rakyat Daha. Apabila Ketalasari sampai ke rumahnya, dia dah balik, dia tanya tentang bapanya yang tidak kelihatan. Okey, jadi bila dia tak nampak bapa dia, dia tanya kat mak dia, boleh nampak. Ibunya lantas menangis. Ibunya tak jawab lagi, dia menangis dulu, boleh faham. Lalu berkata, bapa Ketalasari telah mati dibunuh oleh seorang Melayu yang bernama Laksmana Hulu Balang, Ratu Melaka. Tengok. Okay, balasan Tuhan. You pergi curi orang punya duit, boleh nampak tak?
Tuhan ambil nyawa bapa you. Boleh faham tak? Jadi apa moral dia? Moral ni jangan jahat. Boleh faham tak? Okey, faham tak tu macam mana? Hidup kena baik-baik, jangan tipu orang. Tak boleh. Boleh tak macam mana? Boleh. Boleh ya? Dah salin dah belum? Okey, last one. Dah, okey. Dah, kita pergi kepada peribahasa. Okay. Soalan peribahasa macam mana? Dia cuma ada 2 butir je, boleh nampak tak? Tapi saya tengok banyak. Kalau saya tengok buku form 4 yang baru muncul, alah weh, apa hal peribahasa dia ni? Boleh faham tak? Agak macam susah-susah sikit. Boleh faham tak? Sedangkan kalau dulu-dulu dia akan keluar peribahasa yang biasa-biasa je. That mean kamu kena upgrade sikit lah peribahasa yang kamu miliki tu. Okay, yang tak biasa kamu dengar, kamu kena dengar. Terutama daripada buku teks form 4. You tengok sikit buku adik-adik tu, you pinjam. Kalau cikgu jumpa nanti, cikgu beritahu kamu. Okay. Seperti embun di hujung rumput. Apa peribahasa yang sama dengan seperti embun di hujung rumput? Seperti telur di hujung tanduk. Betul, seperti telur di hujung tanduk. Okay, kalau you tahu ada 5, 6 pun you ambil satu je. Okay, seperti telur di hujung tanduk. Di hujung tanduk. Iaitu kedudukan yang sangat tidak stabil. Ini tanduk lembu ke, boleh nampak ada telur duduk kat situ. Sikit lagi goyang je jatuh, boleh nampak. Embun tu ialah dew ya macam ya. Embun tu ialah dew, bukan honeydew, dew. Yang macam lopsoy, yang macam hujan pada waktu pagi, about 4 o'clock in the morning. Okay, dia duduk dekat hujung rumput. Ini rumput, okay, ada sikit air dekat situ. Kalau matahari muncul dia dekat sini ya macam sekejap lagi dia akan kering lah, boleh nampak. Jadi apabila kesalahan saya telah diketahui oleh pihak atasan, kedudukan saya di dalam syarikat itu seperti telur di hujung tanduk, seperti embun di hujung rumput. Boleh faham? Okay. Bagai pinang dibelah 2. Ini SPM 2017. 2017 atau 2018. Apa peribahasa yang sama dengan bagai pinang dibelah 2? Bagai cincin dengan permata. Yes, bagai cincin dengan permata. Very good. Okay, bagai cincin dengan permata. Okay, bagai cincin dengan permata. Maksudnya sama cantik, sama padan. Boyfriend you handsome, you cantik. Boleh nampak tak? Ada lagi bagai cembul dengan penutup. Cembul tu ialah tempat orang isi kuih tu ya. Pada waktu hari raya orang isi kuih kan dia ada penutup yang cantik. Bagai cembul dengan penutup. Tapi you sila jawab satu je. Okey. Latihan peribahasa yang sama maksud. Kita buatlah sikit, boleh nampak? Kita buat sikit. Okey, latihan peribahasa channel. Okey, masuk kandang kambing mengembek. Cikgu, jika saya tidak tahu maksud peribahasa macam mana? Tak boleh jawablah macam mana? Kalau you tak tahu, you tak boleh jawab. Sebab ataupun you tahu maksud dia, tapi you tak tahu yang sama maksud dengan dia pun you tak boleh jawab juga. Boleh faham tak? Kalau you tak tahu, you tak boleh. Habis macam mana ni cikgu? You kena ambil tahu. Sebab ilmu dalam bahasa Arab ilmu dimelayukan, membawa maksud tahu. Sebelum ni you tak tahu bahawa seperti telur di hujung tanduk ialah kedudukan yang tidak stabil, sama dengan peribahasa satu lagi seperti embun di hujung rumput. Sekarang you sudah tahu. Tadi you tak tahu membawa maksud, sekarang you sudah pun berilmu. Boleh faham tak? Kerana ilmu itu tahu. So you kena ambil tahu. Jadi cikgu akan cuba buat you tahu, boleh nampak? Sebelum peperiksaan SPM, okay? Sebanyak mungkin. Ya, you kena ambil tahu sebanyak mungkin. Masuk kandang kambing menembek, masuk kandang kerbau menguak, lalu kerbau pun cakap, you are my friend. Okay, cepat. Di mana? Tapi jika tak boleh, satu-satu, di mana bumi dipijak? Betul, betul. Dia macam ni, sekaligus memang tak boleh lah, semua ada proses. Orang nak dapat anak pregnant 9 bulan, baru lahir anak, boleh faham tak? Mak nak bagi makan nasi, mak kena masak dulu, boleh nampak, baru kita dapat makan. Jadi dia ada proses. Hari ni you ingat satu, tak boleh ingat hari ni, hari esok. Mungkin 3 hari boleh ingat satu, boleh nampak. Lama-lama dia akan jadi banyak, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Okay, you kena ingat juga. Okay, di mana? Slow-slow. Di mana bumi dipijak?
Di situ langit dijunjung. Di dengan situ jarakkan. Langit dijunjung. Langit dijunjung. Mana negara you duduk, undang-undang you kena sanjung. Boleh nampak? Undang-undang you kena sanjung. Okey, saya try ya. Bagus. Okey, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Ragam ialah perangai. Ada orang suka K-pop, ada orang tak suka. Ada orang suka cerita Mandarin, ada orang tak suka. Ada orang suka cerita Hindustan, boleh duduk sampai 4 jam depan TV, boleh nampak tak? Ada orang tak suka, ada orang suka tengok cerita orang putih. Ada orang suka tengok cerita hamsak-hamsak. Okay, banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Sama dengan peribahasa. Apa dia peribahasa? Rambut sama hitam, pandai. Boleh-boleh? Rambut sama hitam, hati lain-lain. Okay, rambut sama hitam, hati lain-lain. Hati lain-lain. Okay, jadi rambut kamu dengan rambut cikgu sama hitam. Tapi cikgu baik, kamu lagi baik. Boleh faham tak? Jadi maksudnya macam tu. Beza. Hujan emas di negeri orang. Ini ialah sama dengan tadi. Bagai cincin dengan permata. Dia keluar sama. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Sama dengan peribahasa apa dia? Okay. Walaupun best duduk dekat London sana, kamu duduk rumah banglo, kamu balik dekat Malaysia ni duduk rumah buruk je, boleh faham tak? Rumah dekat kampung ni. Tapi kamu tetap nak balik ke kampung kamu. Okey, ikan. Kamu tetap nak balik ke kampung kamu. Ikan, pulang ke. One word. Lubuk. Lubuk, yes. Ni ada banyak ni. Ikan pulang ke lubuk. Sirih pulang ke ganggang pun boleh. Gagak pulang ke benua. Setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau jua. Sama, tapi you hanya pilih satu. Burung terbang dipipiskan lada. Ini ialah tajuk you punya prosa klasik nanti. Oh, saya rasa saya kena berhenti kat sini. Saya boleh je letak, dia ada berapa? Apa soalan macam ni? 12. Saya buatlah. Burung terbang dipipiskan lada. Tapi nanti tak faham pula. Sama dengan dengar guruh di langit. Dengar guruh di langit. Di langit. Saya teruskan lah. Air di tempayan. Ada tak orang yang ada kelas belakang ni? Di tempayan dicurahkan. Okey, cikgu letak dulu jawapan. Nanti kalau tak faham next week cakap. Air dicincang tak akan putus. Itu hubungan adik-beradik. Boleh nampak tak? Okey, cari-cari bulu ayam. Mungkin ada orang yang ada kelas selepas ini. Sekejap Ecom ya. Cari-cari bulu ayam. Akhirnya bercantum juga. Akhirnya bercantum juga. Meludah ke langit. Kamu ambil air ludah, banyak ni, you split kat atas tu. Nanti ludah tu jatuh ke muka you sendiri. Boleh nampak tak? Membuka pekung di dada. Pekung ni ialah benda yang berbau busuk di dada. Buat apa you cerita dekat orang tentang kesalahan mak you, bapak you, buat apa cerita? Okey, api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Seperti gunting dalam lipatan. Okey, ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni. Hati gajah sama dilapah. Hati kuman sama dicecah. Hati gajah sama dilapah. Hati kuman sama hati kuman. Kuman ialah mikroorganisme. Sama dicecah. Sama dicecah. Bagai hempedu lekat di hati. Bagai isi dengan kuku. Nombor 9. Nombor 9, bagai isi dengan kuku. Bagai isi dengan kuku. Okey. Nombor 10, soalan dia mencurah air ke daun keladi. Okey. Seperti masuk telinga kanan. Masuk telinga kanan, nasihat yang tidak didengari. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar telinga kiri. Telinga kiri. Sekejap bagi cikgu seminit je lagi. Cikgu tahu you ada kelas. Alang-alang mandi biar basah. Alang-alang berdakwat. Alang-alang berdakwat biar hitam. Berdakwat biar hitam. Last one. Biar hitam. Okey, sudah jatuh ditimpa tangga. Yang ni kalau tak tahu next week cikgu terang ya. Okey. Antan patah. Antan tau. Antan, bukan antah. Antan patah. Okey, lesung hilang.
lesung, hilang. Sudah jatuh di timpa tangga. Memang ada satu je peribahasa yang sama dengan dia, iaitu antan. Antan tu ialah penumbuk. Penumbuk tu patah, kamu cari-cari dah jumpa, kemudian bila balik tengok, lesung pula hilang. Sudah jatuh di timpa tangga. Dahlah girlfriend kita, kita boyfriend, girlfriend kita tinggalkan kita, sekali kita balik tengok dia pergi kahwin pula dengan datuk kita. Boleh nampak tak? Jadi sudah jatuh di timpa tangga. Okey, ada apa-apa tak nak tanya? Selain daripada peribahasa. Peribahasa ni kalau nak tanya, tanya next week. Ada tak nak tanya? Tak. Tak ada. Okay. Itu sahaja, Comel. See you. Tak ada. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Sama-sama.